Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qad sallallahu alaihi wasallam. Himamul arifin alamatun ala maulaha. Cita-cita ahli arifin, mana orang arif, para aulia, orang yang betul-betul mengenali Tuhan. Apa dia? Menunjukkan kepada maulanya. Himam, orang arif, ya, alamat kepada maula. Apa maksud dia? Sesungguhnya cita-cita, himam, jamak daripada himmatun, himam, hikmatun, hikam, itu jamak. Sesungguhnya cita-cita, mana segala cita-cita dan keinginan ahli arif, orang yang betul-betul mengenali Tuhan, tidak pernah menghadap dan beralih melainkan kepada Tuhan. Itu maksud dia. Mana himmah arif, ya, alamatun ala maulahu. Itu dia. Dia menghadap kepada Tuhannya. Mana hati dia sentiasa dengan Allah, hidup mati dia semua kerana Allah Ta'ala. Wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kalau dia baca wa mahyaya wa mamati, hidup dia lain kena nafsu, itu bohong. Tuan jawab kazab, tak, dusta engkau. Dan mereka tidak mengambil dan memberi melainkan daripadanya. Anda tidak mengambil dan tidak memberi melainkan daripada Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Dia karam memandang semua itu minallah. Ya, rezeki dapat semua nampak Tuhan. Orang bagi ke majikan bagi, itu dia punya postman dia. Macam postman kan dia hantar surat kita, nampak zahir tangan postman, surat dia ke? Kan dia punya, dia tukar hantar je. Ya. Aku cerita Tuhan jadikan sebab-sebab. Hakikat semua itu adalah minallah. Tidak mengambil dan memberi melainkan daripadanya, kerana mereka tidak memandang melainkan kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Bergerak dan diam melainkan baginya. Ya, dia gerak, dia diam, dia bangun, dia bergerak, semua yang dipandang semua nampak dari Allah Ta'ala. Sebab tu maknanya penting makrifat. Sebab situ dia akan dapat apa? Satu kekuatan makrifat, satu kemanisan dia dengan Allah SWT, dan rangkaian qalbi dia tak akan putus. Ya, itu yang penting. Sebab dia nampak semua minallah. Sebab perlu pada banyak zikir. Kalau kurang zikir, dia payah menghadap kan. Hati dia lalai buat lain. Kemudian salat, ibadat, hidup, mati mereka seluruhnya adalah semata-mata bagi kekasihnya. Siapa kekasih dia? Wallahu Ta'ala, Tuhan sekalian alam, tanpa ada sekutu baginya. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbal mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak mau ibadat kita disekutukan kepada lain, begitu ke kalbi dia. Dia tak nak sekutukan kasih melainkan dengan dia. Kita panggil apa? Kasih mutlak. Adapun kasih muqayyad lain, kita kasih pada baginda SAW. Sebab baginda adalah orang yang membawa kita ke jalan dia adalah kekasih Allah, atau anda berlapis. Barang siapa mempunyai cita-cita sedemikian, maka cita-citanya itu adalah tanda yang menunjukkan kepada Maula. Itu maksud dia. Itu dipanggil alamatun ala maulah. Mana cita-cita dia tu alamat kepada Tuhannya, menunjuk kepada Tuhannya. Apabila semua yang dilakukan kena dia. Al-war'u. Apa makna war'u? War'an. Az-zahir Allah tataharraka illa lillah, wal batin Allah yadkhula qalbahu illallah. Sayyidina Mu'az Ar-Raz, Sayyidina Mu'az kata apa? Warak tu ada dua, zahir dan batin. Zahir bahawa kamu tak bergerak berjalan semua kerana Allah Ta'ala. Batin bahawa tak masuk dalam kalbi kamu melainkan Allah. Dalam kalbi sentiasa tawajuh dengan Tuhan. Itu maksud dia warak yang sangat tinggi darajat dia. Maka cita-citanya itu adalah tanda yang menunjukkan kepada maulanya, kerana telah sempurna baginya makam fana, dan jadilah segala ketentuan daripada ketentuan Tuhannya. Bukanlah cita-cita mereka untuk memperoleh perkara-perkara yang mencarikan adat. Ya, bukanlah cita-cita dia, tujuan dia nak dapat benda pelik-pelik. Dia berjalan atas air ke, kan? Boleh terbang udara ke, atas air labau-labau dia jalan. Nak terbang burung lagi laju terbang kan. Ya, bukan tu kita nak. Kita naklah Tuhan dia. Seperti menghidupkan orang yang mati, dan benda ini berlaku pada aulia banyak. Imam Tarekat Naqsyabandiyah, Muhammad Ba'udin Qadasawlah radhiyallahu anhu, ya, di antara karamat hidup dan mati kan. Ibnu Arabi, sebab seorang Yahudi dijumpa Ibnu Arabi,
dibacakan hadis Nabi tu, ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Title ulama umatku, Nabi kata sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Ini taraf ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraf dia sama dengan nabi Bani Israel. Ulama mana tu? Tu macam Imam Syafi'i, ya, Bahauddin wali-wali besar lah, ya. Kalau macam lebih kampung kita ni tak ada benda. Ulama besar tu, ya, yang alim, arif billah tu, imam tarikat semua tu. Antara baik. Sekarang dia kata kamu setengah daripada ulama ni kan, kata Yahudi kepada Ibn Arabi, ya, Bani Israel di antara dia ulama dia wali apa nama Nabi boleh hidupkan, di antara Nabi Isa boleh hidupkan orang mati kan. Nabi Isa pernah orang mati, dia doakan hidup bangun. Ada dah tengah pikotakan dia doa bangun dia. Yahudi tak percaya, bah itu kan mati ke, itu pengsan ke. Degil lah Yahudi, degil. Ya. Jadi Nabi maknanya ajak dia pergi kepada mana? Kubur Sam bin Nuh alaihissalam yang dah wafat lebih kurang 3,000 tahun. Pergi. Tiba kat pergi kubur tu kata, kum bangun dengan izin Allah, bongkar bangun dan itu kalau dia kata pingsan ke tu gila ni. Ya, dah mati 1000 tahun. Tekar dia panggil, kalau bagi Nabi dia panggil mukjizat. Kalau Ibn Arabi tu kan dia buat tu, dia kata kum beginilah bangun, berkocak kubur. Ya, tu di antara apa tu, kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bukan itu yang kita tuntut, tapi benda tu dibagi oleh Allah, tu hadiah. Karamat dipanggil hadiah minallah, hadiah daripada Allah Ta'ala kepada orang yang telah bekerja keras mengeluarkan makhluk daripada kalbi. Bukan senang kan. Kita buat ibadat ni pun kalbi kita banyak makhluk lagi kan. Buat kena orang, tunjuk orang, dalil dia orang puji suka. Bila orang sanjung terangkat, itu dalil tu, hati dia tak betul menghadap ke Tuhan lagi. Dan firman Allah Ta'ala diucapkan oleh penghulu Sayyidul Arifin, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramah. Ya, ini di antara ayat yang Tuhan sebut, iaitu keadaan hakikat dan syariat. Wa ma ramaita, itu nafikan, dan bukan engkau, jadi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melempar, yang melontar. Ya, bila tu iz ramaita, ini isbat ke pula? Ketiga engkau melontar, ai zahiratan, yakni pada zahir. Walakinnallaha rama, ini hakikatan, pada hakikat. Jadi zahir dan syariat. Ya, tidak engkau yang melontar. Ketiga engkau melontar, itu syariat. Nampak Nabi melontar. Pada hakikat walakinnallaha rama. Tapi yang melontar sebenarnya ialah Allah Ta'ala. Sebab semua tu kejadian adalah makhluk dia. Perbuatan kita pun semua dilakukan. Dalam ayat jelas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Kemudian sekalipun pada zahirnya Rasulullah SAW melontar dengan kemahuannya, namun pada hakikat lontaran itu tidak keluar daripadanya, tapi disandarkan dan kembali kepada Allah. Wah, hakikat semua daripada dia. Tidak ada satu makhluk yang boleh terlepas dari Tuhan. Kalau terlepas, batal makna ketuhanan. Dan kalau batal makna ketuhanan, habis satu makhluk pun tak ada. Jadi makhluk ni ada menunjukkan sabit sifat ketuhanan. Dan sengaja daripada sifat ketuhanan, mesti dia tunggal. Dan semua terikat dengan dia. Itu keadaan hari. Ini menunjukkan bahawa segala cita-cita arifin, orang yang arif itu adalah perbuatan Allah. Itu maknanya. Oleh yang demikian, cita-cita ahli arifin adalah alamat yang menunjukkan kepada Tuhannya, kerana tidak terhasil perbuatan yang amat besar seumpama ini pada adatnya, melainkan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini katakan himah arif terus ke dia, dari dia dengan dia kepada dia, habis. Ya. Di semua perkara sekalipun dinisbahkan kepada makhluk. Ya, siapa buat rumah tu? Muhammad, Dola, Kasim ke? Ya, hakikat ia datang daripada Allah Ta'ala. Ya, perbezaan segala makhluk dengan mereka yang arif ialah kesempurnaan fana'nya tadi. Dia ada orang wayang kulit kan? Yang gerak tu mengikut dalang ni, dia panggil ru'yah. Jadi orang kita tengok dalam kulit, kita nampak zahirnya boleh cakap, nampak
Kadang yang tukang hijau tu dia boleh buat 5-6 suara. Suara kecil, suara perempuan tu macam. Jadi kita nampak jadi satu cerita tu. Beri hakikat siapa yang dia buat? Yang belakang. Dia panggil ya belakang. Dia punya tok dalang. Dia yang main benda korok-korok kan. Tu. Jadi makna bukan patung tak ada benda. Nisbah nak memahami kita dengan Tuhan macam tu lah. Bukan hakikat tu, mana gambaran dia. Maknanya semua benda tu dikawal. Ya. Bila nak nampak faham makna ketuhanan, dia nampak benda tu. Bermakna ketuhanan mesti semua terikat. Kalau ada benda terlepas dari Tuhan, jawab dia batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, mana mungkin ada makhluk. Sebab yang boleh mengeluarkan daripada tak ada, min haizil adam ila haizil wujud, tak ada melainkan zat yang mesti bersifat dengan ketuhanan. Ya. Dalil kita tak bersifat ketuhanan, kita boleh mengadakan. Kita boleh mematikan. Kita boleh menentu. Kalau kita boleh menentu, semua kita nak dapat. Ya, tak ada orang sakit ataupun nak sakit. Tapi kenapa? Sebab tu bila kita nak tak dapat, yang kita tak nak kita kena tahan, cukuplah kata ulama. Aku tahu dah ada kuasa besar di sana yang mentadbir segala-galanya. Itu maksudnya. Ya. Maka ahli al-arifin tidak melihat keluar daripadanya walau satu perbuatan pun. Ya. Bila ni? Dia terasa bila pandangan dia ada nur, penglihatan dia ada nur, telinga dia ada nur, pendengaran dia ada nur, percakapan ada nur, jalan depan belakang dia nur, boleh nampak. Sebab Rasulullah minta, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fil basari nuran an yamani nuran an shimali nuran amami nuran khalfi nuran, tahta semua nur, wa ja'alni nuran. Hadis sahih. Ya Allah, jadikan dalam kalbi ku nur, di mulut ku nur, di mata ku nur, di pendengaran ku nur, depan aku, belakang aku, kiri aku, kanan aku, atas aku, bawah, semua. Kerana Nabi tenggelam dengan nur, dan Nabi sendiri adalah nur. Ya, sebab tu kalau tengok tak ada bayang kan. Dia orang dia test tu, dia orang bawa tu kan rambut dia orang test tu, tak ada bayang ni. Mana betul saya tak ada bayang. Nur kan tu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bermakna bila nur lawan dia apa? Zulmah, kegelapan. Sebab tu bila pandangan ada nur, dia akan pulang balik kepada Tuhan. Dia pandang semua nampak, terasa. Zauq dia kata, gerak dari Tuhan tu. Ya. Sebab tu kalau dia nak marah, dia tak marah. Dia boleh sabar, dia naik makam mereka. Sebab dia nampak, dia pandang, dia tu nampak Tuhan. Ya. Yang ni semua bayang. Makhluk ni semua bayangan ni. Maka jangan kita gila bayang. Pandang kepada bayang, gila bayang. Makhluk ialah membayang. Wujudku bayanganmu. Kan? Tadi lagu ni. Lagu nasyid sufi panggil. Wujudku bayanganku. Wujudku wajahmu. Wah, lagi pening wajah. Ya, wujud kita ni ialah wajah Tuhan. Apa maksud dia? Tu ayat Quran. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Fa aina ma tuwallu, di mana saja kamu berada, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua wajah Allah. Apa makna wajah itu? Jangan kita silap faham. Wajah itu ke mana zat? Wajah itu dipanggil wajhut tajalliyat. Mana wajah pentajalian itu maksudnya. Atau tajalli, pendedahan. Mana kalau bahasa kita mudah, cermin. Semua yang kita pandang langit bumi termasuk diri kita ialah ya mir'atul wujudillah. Cermin memandang wujud Allah. Ya, kita pandang pokok, siapa jadikan? Langit siapa tadbir? Semua dia tak ada apa. Kita sendiri, umur kita pun ditadbir. Tempat lahir kita tadbir, tempat kubur kita pun tadbir. Ya, hendak mana tanya orang hebat tak hebat ni? Kubur kau kat mana tu? Seorang tak jawab benar. Ingat dia kubur, kadang-kadang dia gali siap kubur dalam mulut ikan paus masuk. Kadang jatuh kapal terbang macam-macam. Itu maknanya apa? Bahawa wujud yang sebenar adalah dia. Jadi kita dengan bayang tentulah. Kita berjalan, bayang jalan. Kita bergerak, dia bergerak. Maka oleh kerana itu orang bila tengok dia tak kira bayang. Ya. Jangan kita datang kita kira bayang, kita orang kata kau gila pun. Ya. Dan bayang dengan pembayang ni keadaan, dan selagi dia nampak bayang, bermakna dia belum nampak Tuhan bayang. Dia nampak jauh bayang siapa? Dia tengok. Dah dekat pop. Entah. Bila entah je bermakna apa? Bayang tak di pandang Tuhan. Faham? Mana kalbi kita selama dia pandang dengan makhluk, dia belum terbuka. Kalau dia terbuka kalbi dia, Tuhan Tuhan buka sab muka siapa, dia menghadap Tuhan, makhluk hilang. Habis. Itu masuk kata ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kau yang meronta pada hakikat ilah Allah. Ya, Quran sebut tu.
Macam mana kita nak boleh rasa? Itu kena perjalanan itu. Kikis segala kalbi kita bersihkan daripada khayalat, daripada mungkarat dan sebagainya, insyaAllah. Yang buka ialah dia. Habis. Kemudian oleh kerana itu perkara-perkara yang mencarikan adat, ghalibnya dikhususkan kepada mereka saja. Allah Ta'ala berikan kepada para awliya, ya, sebab supaya mereka makin bertambah, makin kuat iman, lagi jelas dia merasakan kebesaran Tuhan, ya. Kemudian wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah kamu, jangan kamu mengangkat cita-citamu kepada selainnya. Jangan angkat tujuan hidup kita selain daripada Allah Ta'ala. Allahu ayatullah, ya. Dia benar cari keadaan ni. Kalau tuan guru kita pun kan, Tuan Gajah Abdul Wahid ni, banyak karamat ni, benar cari adat. Dia berjalan tiba-tiba tengah kita buat sawah padi, minyak dia habis kan? Minyak kita habis, berhenti. Dia suruh budak kita ambil air dalam parit tu. Budak kata ambil dia kata punya. 3 gang tadi Maklim ambil air, nak bawa mana Maklim? Tuan main tangki air, tuan tangki minyak je lah, minyak dah habis. Tuan tangki minyak macam aku kata tuang dia kata. Tuang sat dia start ini elok jalan gitu. Tuan-tuan kalau berani buat lah. Jeneral overhaul kan ni. Ya, buat elok depan minyak dia pun mati pun. Dah tuang minyak dia. Dia tak ambil kesempatan dan bertuang minyak ni semua, tutup minyak semua pakai air. Jadi maknanya tu apa? Amrun kharikul adat. Benda mencari adat. Adatnya kereta berjalan dengan minyak, dia kereta jalan dengan air. Macam mana? Ya, air masuk dalam kita punya silinder tu pun habis, ya, silinder hidup lengkung. Ya, itu karamat para awliya, dan banyak berlaku lah. Ya, binatang buas, mereka boleh apa? Boleh arah banyak. Itu semua karamatul awliya. Tuan berikan sebab apa? Sebab penat kerja yang dibuat, nak betulkan kalbi menghadap Tuhan bukan senang kan. Dia menghadap makhluk banyak Tuhan. Yang tu penat kerja tu, nak repair dalam tu. Maka bila itu Tuhan hadiahkan, dia nak mandang kebesaran Tuhan, Tuhan lakukan kebesaran Tuhan depan mata di sini. Kerana pada tubuh badan dia berlaku karamah dan sebagainya, ya. Jadi bersungguh-sungguh kamu, jangan kamu mengangkat cita-citamu, matlamat hidup kita, melainkan pada dia saja. Dan hinakan dan rendahkan dirimu di hadapannya. Tawaduk. Mudah-mudahan dengan melakukan sedemikian kamu akan dapat mengenal setiap sesuatu. Ya, kita akan kenal siapa dia makhluk, siapa dia Tuhan. Dan tiap-tiap satu tu alat untuk apa? Cermin memandang dan mengenal Tuhan dengan sebenar pengenalan. Maka akan datang disambung ihris, ya, antakuna laka syai'an ta'rifu bihi kulla syai'. Mana tamakkan oleh diri kamu terhadap suatu yang menjadikan kamu dapat mengenal segala sesuatu. Itu makrifat kemudian kepada Allah Ta'ala. Semua dia kata ihris ila ajli. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ghfir lana ya Allah ma astaghfirullah. Fa inna khairal alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.